Bismillahirrahmanirrahim. Kami ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi surau, minta maaf, pengurusi surau, ahli jawatankuasa surau, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, yang dikasihi tuan-tuan semua, yang dimuliakan ahli panel kita. InsyaAllah malam ni kita tak panjang mana, insyaAllah dalam 15 minit tu habis insyaAllah. Kita jangka macam tu lah kan. Kita tak tahu lah tapi kalau dapat mic ni 2 jam boleh jadi. Macam tu ya, Alhamdulillah kita sebenar bulan kemerdekaan ini, kami di pihak Pejabat Zakat Daerah Langkawi ni membuat jelajah sikit lah seluruh surau, masjid yang sudi menerima kehadiran kami. Kami ucapkan juga ribuan terima kasih kepada surau Ahli Hidayah Taman Langkawi sudi menerima kunjungan kami ni untuk kami kongsi sebuah sedikit. Kami ni pun nak kata hebat pun tak hebat lah, tapi ada lah untuk kongsi bersama-sama dengan kita semua, insyaAllah. Baik, bersyukur kita kepada Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat bersama-sama kita pada malam ini, malam Sabtu, malam Jumaat malam Sabtu no. Jumaat malam Sabtu kita berkumpul solat maghrib secara berjemaah, dan juga selepas tu kita hadir majlis ilmu, insyaAllah. Yang mana kita akan cakap ni lebih berkenaan dengan bual bicara zakat sepenuh bulan kemerdekaan. Baik, bersama dengan dua ahli panel kita, yang juga wakil daripada Pejabat Zakat Daerah Langkawi, sahabat saya juga lah, satu pejabat. Di sebelah kanan saya ni Ustaz Muhammad Mazuki bin Fazil, yang di hujung sana Ustaz Muhammad Fakih Naufal bin Ismail. Kedua-duanya orang Langkawi. Tak payah kenal banyak lebar lah. Dan ada juga di kalangan kita ni yang kenal kat kami dah. Sebab kami ada ni cikgu-cikgu kami pun ada di sini, saya rasa ni. Tak tahu, saya pun tak nampak, tak nampak jelas ni. Aku ada dah. Sebab kami pun dah pernah mai itu, dah silap sebelum PKP tu no. Sebelum PKP kami mai itu 2 orang. 2 orang yang time tu. Mai kali ni 3 orang. Kalau mai tahun depan pula mungkin kena bawa meja banyak juga. Kita bawa 4 orang. Time tu kita mai bukan forum lah. Time tu kita mai kena nak kira zakat 1 orang. InsyaAllah kami doakan penduduk malam kali ni dimurahkan rezeki nanti, insyaAllah. Mana tahu jadi sungguh mai kena kira zakat 1 orang nanti, InsyaAllah. Baik, kita nak cakap kita dengan zakat dan merdeka. Zakat dan merdeka ada kaitan ke tak? Merdeka ni apa yang kita faham? Kemerdekaan ni, merdeka ni kalau dari segi umumnya kita faham, orang nampak bila kita tanya anak-anak kita kalau kan, anak-anak kita, adik-adik kita, kawan kita, merdeka ni lebih kita bebas daripada penjajah. Penjajah kita bebas. Tapi arti sebenar merdeka tu macam mana? Kalau segi sudut fahaman atau bahasa, sudut bahasa dia lebih kepada orang kata apa, bebas daripada penghambaan, bebas daripada kongkongan, bebas daripada apa nak buat, kita tak terikat dengan orang lain. Yang tu masuk kemerdekaan. Dan merdeka tu tak semestinya merdeka daripada penjajah sahaja. Kalau dari segi Islam pula, merdeka, makna kemerdekaan ni suci. Dia maksud bukannya maksud suci, maksud dia makna dia sangat-sangat suci, yang membawa erti kepada kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Jadi soalan saya yang pertama kepada ahli panel kita lah, jadi kemerdekaan ini suci. Apakah orang kata apa kaitan ibadah zakat ni dengan makna suci itu sendiri? Boleh Ustaz dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir pada malam ini menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Seterusnya terima kasih Tuan Moderator, pengurusi surau Al-Hidayah yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ni dia sebut merdeka, tinggal saya tak bawa bendera je. Lah ni orang pakai riah lah kan. Kalau pergi mana-mana kedai tu kira ada penjaga bendera je. Pejabat kami pun kalau pergi insya-Allah penuh bendera kita hias. Sebab apa? Nak sambut kemerdekaan, nak menghayati makna kebebasan yang sebenar. Jadi alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi surau dan AJK surau kerana beri laluan kepada kami daripada pihak lembaga zakat negeri Kedah, khususnya dari pejabat zakat daerah Langkawi, kerana kita sedang menjelajah satu Langkawi ini, insya-Allah dalam menyampaikan info-info semasa berkaitan dengan zakat. Kalau kita melihat dari segi hukum-hukum yang Tuhan tetapkan, kita tak boleh nak ubah. Solat 3 rakaat kita tak boleh nak ubah jadi 2 rakaat. Fardu Isyak 4 rakaat kita tak boleh nak ubah. Tapi berkaitan dengan kefarduan zakat, tidak dapat tidak kita ada mu'asirah, maslahah, dia ada kaedah fiqh yang dikeluarkan dari semasa ke semasa yang menyebabkan kita perlu tahu perkembangan semasa berkaitan dengan kefarduan zakat. Hari ini mungkin nisab dia banyak ni, ke depan dia mungkin naik. Hari ini dia punya kelayakan dia mungkin tahap bawah, mungkin ke depan dia akan naik. Jadi sebab itulah dilantik mufti, dilantik untuk memberi fatwa dari semasa ke semasa. Dulu kita sembahyang tak boleh orang kata apa, kalau pasan masa PKP kena sembahyang jawab. Itu pun dah ubah dah. Nah, abang kata zakat lagi lah, dari semasa ke semasa dia akan ada perubahan. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian, malam ni insya-Allah kita cuba memahami apa itu yang dikatakan zakat. Kita umum dah tahu dah, zakat ni salah satu kewajipan yang Allah titipkan dalam rukun Islam yang 5 tu. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah semua, zakat rukun Islam yang ke-berapa? Agak-agak yang ke-4. Rukun Islam yang ke-4. Tapi bila kita melihat kepada hadis Nabi SAW, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqamus salah wa atuz zakah. Ketiga. Jadi bila kita melihat zakat itu sendiri, Allah sebut dalam Al-Quran tentang kefarduan zakat ni yang diturunkan kepada pemerintah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Allah sebut kat siapa? Allah sebut kat pemerintah. Ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi SAW pada tahun kedua Hijrah. Ketika mana baginda Nabi SAW berhijrah ke Madinah bersama dengan Al-Fuqara'ul Muhajirin. Sebab apa mereka nama Fuqara' Muhajirin? Sebab mereka tingkai semua harta mereka, perniagaan mereka, sebab nak sambut, nak bersama dengan perjuangan agama yang benar, iaitu agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi pada tahun kedua Hijrah, Allah syariatkan zakat yang diturunkan ayat tadi kepada baginda Nabi SAW. Yang mana orang Madinah ni, kita tahu dengan orang Madinah ni, kalau pergi Madinah, ibu-ibu, ayah-ayah yang pernah pergi umrah, orang Madinah dia bagus-bagus.
Dia lembut. Sebab tu dia buat sahut daripada muhajirin. Dia bagi rumah, dia bagi makanan, dia sediakan kemudahan-kemudahan kepada orang yang berhijrah pada ketika itu ke Madinah. Dan ada juga dalam Ibnu Hisham, dalam sirah Ibnu Hisham disebut, ada juga yang sanggup menceraikan isteri dia untuk mengahwinkan kepada al-fuqara muhajirin. Nah, apa kita bagusnya daripada tu, pemurahnya daripada tu, meraihkan kedatangan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tua tu selalu bagi rumah dan sebagainya. Maka Nabi bina masjid, Masjid Nabawi, Nabi didik orang situ. Maka kekayaan yang timbul pada ketika itu, penternakan, pertanian, perladangan, membuat hasil yang banyak. Dan turunnya ayat itu mewajibkan zakat dibayarkan kepada pemerintah. Baik, bila kita sebut zakat, semua dah sedia maklum, faham bahawa zakat ni makna dia suci, bersih, tumbuh. Segi syaraknya ialah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu kepada orang yang tertentu. Jadi makna suci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran antaranya wala tuzakku anfusakum. Tu zakat, tuzakku makna suci, tapi bukan makna suci yang Allah maksudkan itu ialah zakat. Jadi makna dia ialah jangan kamu menyucikan diri kamu. Yang bermaksud jangan kamu merasa diri kamu bersih daripada orang lain. Jangan kita merasa setakatlah ni tak pernah tinggal semayang lagi, alhamdulillah dah tak. Jahat tak bisa terlintas langsung, riak, takabur dalam diri tak pernah ada. Tak. Yang tu makna tuzaku tu makna suci juga, tapi bukan yang tu yang dimaksudkan dengan zakat. Wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Hendaklah kamu menyucikan diri kamu. Yang ni baru masuk. Yang dimaksudkan suci hati, suci diri, yang ni lah. Wa zakkiha, sucikan hati kita. Maksud zakat. Dan bila kita melihat zakat ni suci dari segi apa? Makna zakat tu ialah suci yang disebut tadi ni, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ialah suci yang pertama ialah suci hati. Suci hati. Yang keduanya ialah suci harta kita. Dengan kita boleh bawa zakat ni, kita dapat menyucikan hati kita. Dan dengan mengeluarkan zakat juga kita dapat menyucikan juga harta benda kita. Kalau tanya siapa nak mengaku diri dia bersih, tak boleh. Tapi Allah bagi satu pensyariatan zakat untuk kita mujahadah, sentiasa menyucikan diri kita dengan mengeluarkan zakat dan menyucikan juga harta benda kita. Kalau dalam bab semayang, kita takkan semayang selagi kita tak ambil wudu. Nak pergi kat Tuhan, macam mana kita tak ambil wudu? Ada hadas dekat badan kita, hadas besar, hadas kecil, maka kita kena bersih dulu baru boleh kita beribadah kepada Allah. Dan macam itu juga zakat, kefarduan zakat ni tidak kita kena bayar juga. Sebab apa? Ini adalah fardu wajib, barulah diri kita boleh bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada sifat kedekut. Bukan senang macam-macam ibu-ibu ayah sekalian. Dia main dengan duit kita ni, duduk letih kerja sehari semalam ni, kadang-kadang berat tu. Ubat benar, turun badan, buat hasil 10 budi contoh, nak kena cabut 10 ni, bagi ke orang. Dia ada perasaan kedekut sayang tu dia ada. Dengan nak kena membajanya, dengan nak kena tabuknya, dengan nak kena racunnya, main untung nak kena bagi. Nak kena berpulang. Sayang. Sayang. Kan kata yang tu saja. Tabung masjid. Tabung masjid kan. Bila habis sembahyang Jumaat je, lalu. Dah pun dengar ceramah. Ustaz mengajar, tabung lalu. Duk fokus tak dengar. Tarik buruk. Hak kalau hijau tu, dark green ke apa punya.
Bawa pulang silang, bawa pulang bubur hak warna hijau tu, hak 50 tu. Tengok juga Allah terlepas habis dah. Habis jauh berhenti korek balik. Nak abang kata kedekut kan. Kita naluri manusia. Tukar ambil hak biru je, hak biru kecil tu bubur. Nak abang kata sifat manusia. Nak abang kata kita ni memang sayang harta. Tak ada masalah sayang harta. Tuhan tu sebut Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Tuhan sebut al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Tuhan sebut perhiasan. Al-mal wal banun, harta benda, anak bina, zinatul hayatid dunya, perhiasan bagi kehidupan manusia. Tak salah kita nak sayang harta, nak suka harta, tapi pengurusan tu supaya hati kita bersih dan kita punya harta pun bersih, maka barulah kita merdeka. Barulah macam Ustaz ni sebut tadi, kita boleh bebas. Selagi kita tak taat perintah Allah, macam mana kita nak kata kita bebas, merdeka? Dari aspek zakat ni, ialah kita mentaati perintah Allah mengeluarkan zakat, selesai tanggungjawab kita. Kita telah menunaikan kewajipan zakat. Barulah ada perasaan ketenangan. Wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Berdoalah kepada mereka, sesungguhnya dengan doamu itu memberi ketenangan, ketenteraman. Maka sebab tu kita orang bayar zakat, kami akan doa, ajarallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Semoga Allah memberkati apa yang kekal pada diri kamu, wa ja'alallahu laka tahura, dan semoga Allah menjadikan kamu di kalangan orang yang suci, bersih. Tu nak beritahu kita, barulah kita merdeka dengan sebenar-benar merdeka. Sebab kita sampai tujuan kita illa liya'budun, wa ma khalaqtal jinna wal ins illa liya'budun. Kalau kita jadi hamba, selesai. Selesai. Sebab itulah kita didik. Saya nak mengajak diri saya dan semua, apa yang penting ialah kita didik hati kita. Hati kita. Kadang-kadang kita bayar zakat pun berkeluar zakat, tapi hati tak berkeluar pun. Kalau kita melihat realiti hari ini, orang bayar zakat, kadang-kadang dia bayar kerana nak lari pada ikan tank. Nak kata dia bayar zakat, minta maaf lah, saya nak sebut. Tapi cara kita mendidik hati kita, kita mentaati perintah Allah dengan sifat hamba, barulah kita benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sampai maksud la'allakum tattaqun, barulah kamu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita tak mentaati, selagi itu kita tak bebas, selagi itu kita tak capai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu jika Ustaz Hanif tanya tadi, apa kaitan pensyariatan zakat daripada zakat dengan makna menyucikan? Kaitannya ialah kita dapat menyucikan diri kita. Yang keduanya ialah kita dapat suci harta benda kita. Dapat suci harta benda kita. Kalau tak bawa keluar, dalam rezeki kita ada hak orang lain yang duduk dalam harta kita. Sebab itu Allah sebut wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak yang termaklum. Hak siapa? Lis-sa'il, orang yang susah meminta-minta, wal mahrum, orang yang susah, yang ni dia tak minta, yang ni yang kita dah cari dah. Dan kalau kita biar juga, kita kena lihat juga apa yang berlaku pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita biar, kita makan harta benda orang, 25% bukan hak kita. Bila kita simpan, makna kita simpan hak orang. Kita simpan hak orang. Jadi bila kita makan, kita jaga anak kita jaga anak bini kita guna untuk pekerjaan kita. Ada yang tidak kena, tapi dengan kita mengeluarkan, dapat menyucikan keseluruhan harta benda kita, sekaligus dapat menyucikan hati kita. Sebab tu ada syekh daripada Azhar, dia pernah main di Al-Ustaz, dia pernah menyebut, jika kita membenarkan harta kita untuk membayar zakat, nanti di akhirat kelak harta tersebut akan membenarkan kita untuk melangkah ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah.
Nama apa sedekah? Sedekah benar. Sebab tu kita kena bagi. Simpan buat apa hak kita kan? Hak orang kita kena buat pula lah. Jadi barulah sampai makna kemerdekaan yang benarnya dalam diri kita sekiranya kita melaksanakan perintah kewajipan yang Allah wajibkan, iaitu zakat. Jadi saya rasa sekadar itu untuk perkongsian membuka bicara pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan dengar kupasan daripada Ustaz Fatih Naufal. Jadi insya-Allah saya serahkan majlis ini kepada tuan pengerusi majlis, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada ahli pendengar yang pertama. Baik, daripada apa yang kita dapat tadi, kata zakat ini juga salah satu cara untuk kita menyucikan diri kita. Maksud kata bukan dekat diri kita, tapi dengan hati kita dan juga dengan harta kita. Yang mana saya suka ambil apa ayat yang terakhir tu, dia kata ahli pendengar kita kata, jika kita membenarkan harta kita untuk dizakatkan, maka harta itu akan jadi penyebab kepada kita untuk masuk syurga nanti, insya-Allah. Jadi okey, untuk soalan yang kedua saya tujukan kepada ahli pendengar kita yang kedua lah. Bagaimana pula cara kita tahu zakat ini dah wajib kalau jika kita cukup syarat? Jadi bagaimana cara kita nak menunaikan zakat itu? Kepada Ustaz, cuba silakan. Cukup kan? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita berada di dalam surau yang serba indah. Sejuk surau ni, dia berasa sampai ke kaki tu. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya ingin memetik satu ayat Al-Quran berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila kita sebut saja berkaitan dengan zakat, sering kali ayat yang diiringi dengan solat. Dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut saja solat, diiringi dengan zakat. Dia takkan tinggal pada zakat. Jadi pada malam ini kita duduk di dalam rumah Allah ni, kita dah semayang, kita dah solat, cuma kita nak lengkapkan lagi. Macam mana kita nak tahu aku nak tunaikan zakat aku ni macam mana? Yang kita sedia maklum sekarang ni bulan puasa saja. Mai bulan puasa ada zakat fitrah. Tu pun tahun ni ada yang selepas. Malah raya kelumpuk cari Tok Amin. Tahun mana Tok Amin kita tak ada ni nak bayar. Tahun ni raya terkejut. Baik, seperti mana yang sedia maklum, kalau kita nak semayang, kita kena tahu kita nak semayang ni semayang apa. Kita semayang tu bila agak azan. Bila azan tu maksudnya menandakan masuknya waktu. Ada tak bila azan yang tak menandakan masuknya waktu? Tak ada orang kena. Tak bila azan mungkin sebelah tengah harian, orang memang tak bila kata aku saja azan waktu tu. Aku azan waktu Zuhur apa tak mai. Aku azan waktu pukul 11 apa mai pula. Jadi nak marah tak bila kan, nak marah tak apa.
kan? Baik, tu berkaitan dengan solat. Kalau puasa, bila tibanya bulan Ramadan, kita akan berpuasa, wajib bagi kita. Semuanya zakat ni macam mana? Kita nak tahu hari ini kami turun dalam jelajah dakwah merdeka kita. Kita nak menerangkan kepada orang-orang awam berkaitan dengan zakat dengan lebih mendalam. Tadi saya sebut nak masuknya waktu solat bila kena azan, sama juga dengan zakat. Cuma zakat kami tak azan lah. Azan ni kok. Cuma zakat ni kita maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua nilai nisab sekarang. Itulah kadar ataupun hak yang dikenakan sekiranya wang ataupun harta kita melebihi kadar nisab tersebut. Yang tu sama juga macam tu Bilal lah tugas kami. Nak bagi orang main sembahyang kan. Ni kita nak maklum kepada orang untuk tunaikan zakat. Baik, untuk nilai nisab tahun ini, bukan tahun ni lah, sekarang, sebab nisab kita ni berubah-ubah. Baik, dia baru berubah kemarin. Sebab apa? Nilai nisab ni dia mengikut kadar masa-masa. Sebelum ni, hari Rabu baru ni RM21,537.67. Yang ni jangan cantik, sebab sebelum. Ambil yang terbaru. Yang terbaru RM22,254.84. Saya ulang sekali lagi, RM22,254.84. Sama-sama kita tekan akaun bank kita. Sampai dah tahap tu. Tekan online banking kita tengok sampai tak. Tak kira dari segi pendapatan kita, wang simpanan kita, ataupun harta-harta yang kita miliki. Inilah kadar yang ditentukan. Sekiranya melebihi nisab tersebut, maksud kata diwajibkan zakat ke atas kita. Kalau tak sampai, tak apa, tak diwajibkan lagi. Bukan nak memaksa, tapi sekiranya dah sampai saja hak tersebut, maksud kita kena keluarkan zakat. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebut sahaja zakat ni, dia akan main dua perkara. Yang pertama, muzaki, pembayar zakat. Kalau tak ada pembayar zakat ni, macam mana asnaf-asnaf kita nak terbela? Kita perlukan daripada pembayaran daripada muzaki ni lah, untuk membantu golongan-golongan asnaf kita. Muzaki yang pertama. Muzaki ni yang seperti mana Ustaz Mazuki kita baca ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian harta. Sebahagiannya. Allah tak minta semua, kan? Kalau minta semua, kita tak mau cari dah, kan? Jadi malas. Jadi Allah tak minta semua, sebahagian sahaja. Bila sebahagian tu berapa Ustaz? Sebahagian ni hanya 2.5%. Tak banyak. Kita ada sebiji kek, kita potong penjuru sikit lah. Hak tu yang nak bagi ke orang. Hak sebiji kek lagi, kita makan kita semua. Tapi hari ini dengan dunia sekarang, bagaimana kita yang bekerja memakan gaji bulanan ni, kita dapat gaji saja habis. Sebab apa? Kita tengok balik, mungkin ada tiada keberkatan dalam rezeki kita. Sebab apa? Kita meletakkan zakat itu di bawah sekali. Apa salahnya hari ini kita dapat gaji, kita utamakan kewajipan zakat kita. Sebab apa? Rezeki itu
Memang kita yang pergi kerja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagi rezeki ke kita, sudah tentu kita akan jadi golongan mustahil, golongan-golongan asnaf, golongan-golongan yang 8 disebut dalam Al-Quran yang berhak menerima duit zakat. Tapi orang kita hari ini mereka hebat lagi. Allah bagi 8, mereka tambah lagi 4. Apa dia 4 ni yang mereka tambah? Yang pertama, ibu tunggal. Yang kedua, orang OKU. Yang ketiga, bapa tunggal. Mereka tambah. Dan yang keempat, warga mah. Warga mah ni kalau ikutkan nama warga mah, dia bernilai. Kita timbang-timbang dah cukup nisab kena bayar zakat. Baik. Berkaitan dengan asnaf kita ada 8, yang mana 8 golongan ni kita nak memerdekakan mereka. Macam mana nak disebutkan sebagai merdeka macam mana kami di peringkat pejabat zakat daerah Langkawi ataupun lembaga zakat negeri kita nak memerdekakan golongan-golongan asnaf ni. Saya ambil tak banyak, saya ambil 4 saja malam ni. Kalau saya ambil semua, insya-Allah sampai subuh kita duduk sini. Tuan-tuan doa, saya nak balik. Baik, yang pertama dari segi kebajikan makanan. Untuk makluman ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Lembaga Zakat Negeri Kedah menyediakan setiap bulan 30 set di setiap masjid di seluruh negeri Kedah. 30 set makanan. Macam surau ni di bawah Sungai Muhlu, betul tak? Bawah masjid Sungai Muhlu. 30 set. Satu set tu bernilai RM50. Satu masjid 30 set. Kali tengok. Tu baru sebulan. Di negeri Kedah 500 lebih buah masjid. Tu dari segi kebajikan makanan. Dari segi pendidikan, Lembaga Zakat Negeri Kedah hari ini membantu pelajar-pelajar asnaf. Sekiranya kalau yang dari segi bantuan beasiswa pelajar asnaf sekolah menengah, kalau di Langkawi satu buah sekolah sahaja, iaitu sekolah menengah Baqiyatus Salihat Rangun. Seramai 65 orang pelajar kita taja. Ada yang beasiswa sepenuhnya, ada yang separuh. Sebulan RM400 seorang. 65 orang apa dah kan? Baik, itu dari segi pendidikan golongan asnaf. Bagi anak-anak, untuk pengetahuan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bagi anak-anak yang mana nak melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti, tak kira lah gaji kita berapa pun, kita berhak untuk minta. Sebab apa? Mereka ni dikira sebagai golongan fisabilillah. Boleh minta bermula daripada peringkat asasi, diploma, degree. Dia dah buat asasi, habis asasi dia masuk diploma, boleh minta juga. Habis diploma nak masuk degree, dia boleh minta lagi, tak ada masalah. Cumanya yang tak boleh, dia habis diploma, dia buat diploma juga. Tu tak boleh lah. Tu sebab apa? Dia mula. Bagi pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran ke
University Al-Azhar. Bantuan awal dibagi, dan seterusnya bantuan mengikut grade pembelajaran, grade peperiksaan apa. Kalau dapat mumtaz 10,000. Kalau dapat jahit dia rendahlah sikit. Jahit dia 6,000, kalau jahit jidat 8,000. Yang tu. Sebab apa kita tak bagi sama rata? Kalau kita bagi sama rata tak adil. Kawan tu ulun baca buku dari kulit ke kulit, kan? Habis kulit patah balik kulit. Kawan ni tengah baca tukar tengah lah, boleh jahit dapat 10,000 lah. Kawan tu mumtaz 10,000. Sebab tu bila mana Datuk CEO kita letakkan garis paduan macam tu, alhamdulillah ramai pelajar-pelajar yang dari negeri Kedah ni dapat banyak pergi mumtaz. Bukan dia pun tak boleh, dia pun boleh naknya. Tapi sebab sebelum ni dapat sama rata ya. Padahal aku mengaji biasa-biasa pun dapat sama juga. Jadi lah ni kita dah letak dah garis panduan macam tu. Baik, itu dari segi pembelajaran. Dari segi bantuan keuangan bulanan, kita bantu di Langkawi sahaja hari ini bermula daripada RM200 hingga RM500. Seramai 532 buah keluarga. Tu saat ni no. Dia ketua Asnaf Langkawi. Saya tanya dia 532 buah keluarga. Ramai. Kalau tuan-tuan perempuan tak percaya, setiap masjid kita ada buat masjid, buat zakat. Buat zakat ni kita melekat senarai nama penerima. Sungai Muhlu saja saya baru melekat minggu lepas 21 orang. Sungai Muhlu saja. Sungai Muhlu ni penolong amil dia Cik Muhammad Nur. Dia penolong amil di bawah masjid. Kalaulah sekiranya ada apa-apa masalah berkaitan dengan agihan, nak mohon zakat pun berjumpa dengan dia sahaja. Itu dari segi azan juga macam tu. Baik. Itu dari segi bantuan kewangan bulanan. Bantuan berbentuk peralatan untuk mana-mana asnaf yang berniaga. Kita bantu dari segi bentuk peralatan perniagaan. Kalau dia perlu mesin uli tepung, kita bagi uli tepung. Kalau dia perlu mesin rumput, kita bagi mesin rumput. Kalau dia perlu mesin rambut, kita bagi mesin rambut. Segala mesin kita bagi. Itu dari segi peralatan. Baik, itu merupakan serba sikit agihan di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kalau saya nak cerita semua, ada 86 buah skim bantuan. Kalau nak saya cerita boleh, tuan-tuan kena tunggu lah. Baik, saya cerita agihan dulu, bagi tuan-tuan dan perempuan nampak ke manakah duit zakat ni disalurkan. Hari ini ada yang kata, ke manakah duit zakat ni? Kita tak nampak. Sebab apa? Kita tak ikut perkembangan semasa. Bila tak ada perkembangan semasa ni, kita terlepas pandangan orang kata kan. Baik, jadi saya masuk serba sikit. Saya ambil tak semua jenis-jenis zakat pada malam ini. Yang pertama, macam mana kita nak kira zakat wang simpanan kita. Baik, awal tadi saya sebut kadar nisab tu RM22,254.84. Ni kadar tu dia sama serupa macam speed track lah. Speed track 80 kan, 80 kompon kena samaan.
turun Bukit Teguh tu, dia tunggu kan, kena. Tu speed track. Tapi yang ni zakat. Lebih ayat tu bukan kena saman, wajib bayar. Kami tak saman lah. Kami tak ada surat saman lagi dekat dah kan. Okay, baik. Sekiranya simpanan kita, nama pun simpan, kadang-kadang kita nak gunung, kadang-kadang kita buat keluar kan. Sebagai contoh saya bagi, bulan 1 saya ambil bulan 1 sampai bulan 12 tu setahun. Bulan 1 kita bubuh 20,000 dalam tu, dalam akaun kita. Bulan 2 kita buat keluar 2,000, jadi 18,000. Bulan 3 bubuh 5,000, ada 23,000 kan. Bulan 3 tu, bulan 12 pula kita buat keluar 1,000. Maksud kita baki dalam simpanan kita tu 22,000. Baki terakhir kita lah 22,000. Cek pi cek mat, ada lagi duduk celah bantai. Seluk-seluk bantai ada lagi 500. Lepas tu akaun bank lain pula ada lagi 1,000. Total pi total mat semua kira-kira 24,000. Hujung tahun tu masuk kita dah dikenakan zakat bagi wang simpanan. Tu wang simpanan. Hari ni sebab saya tengok dalam ni ramai juga ada kaum wanita, saya ambil satu berkaitan dengan zakat mah. Zakat mah. Hari ni uruf wanita di negeri Kedah dibenarkan pakai 85 gram. Bukan 85 kilo. 85 kilo pakai tak jalan lah kan. Bubuh di tangan tu jatuh. Nak masuk tak boleh. 85 gram sahaja. 85 gram. Baik. Untuk emas dia ada dua. Yang pertama perhiasan, yang kedua simpanan. Kalau simpanan melebihi 85 dah dikenakan zakat. Bagi perhiasan 85 yang pertama dia bagi pakai. Maksud kata dia kena melebihi 170 gram baru dikenakan zakat. 170 gram. Sampai dah pakcik-pakcik? Lebih no. Lah ni tak sampai lah. Sebab tak pakai. Mungkin dalam almari rumah kan. Di arah dulu. 170, kaedah pengiraan dia 170 gram tu. Bagi contoh kita pergi timbang lah. Timbang-timbang kita dapat 171 gram. Aku dah diwajibkan zakat dah. Kita kira ambil 171 tu tolak dengan 85. Maksud kita dapat 86 gram yang dikenakan zakat ke atas dia. Setahun kalau 86 gram ni setahun, bukan dia kena bayar bulan-bulan tak. Dia setahun. Bayar bulan-bulan silap-silap bulan pergi gadai emas tu. Dia bayar setahun. Dalam RM563 macam tu. Tu bagi zakat emas. Bagi tahun ini kita meletakkan kategori Tulen emas. Kategori ketulinan emas. Sebab apa? Emas ni macam-macam kan. Ada yang emas siam, emas padang besar, emas 916. Cikgu berapa ya cikgu emas? 999. Berapa ya cikgu? Saja tanya masuk kita ada lah tu. Cepat suami dia kata jangan nak abang. Dia letak kategori. Kategori tu nak menentukan ketulinan emas tu. Kalau lah dulu memang kita kira ambil
ambil nampak tu kita kira 170 terus. Tapi 170 hari ni ketulinan emas dia tu berapa? Kita nak tahu yang tu. Yang tu kita ada calculator, kita dah wujudkan calculator dalam sistem kami. Bawa pi saja, habaq saja nilai berat emas kat kami. Nak pi emas kat kami pun boleh, nak timbang siap-siap pun boleh. Baik. Tu berkaitan serba sedikit berkaitan dengan kaedah-kaedah pengiraan. Duk nampak whiteboard tu geram macam nak tulis tu. Tapi takut lama pula lagi. Jadi tadi saya cerita dah berkaitan dengan agihan sikit, dan saya ambil beberapa jenis zakat. Kalau tuan-tuan nak tanya, lagi Ustaz Mazuki jawab. Kalau Ustaz Mazuki tak jawab, lagi Ustaz Ani jawab. Saya bagi dia pula ni. Baik. Jadi setakat itu saja. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah dan keburukan itu datangnya pada diri saya sendiri. Saya serah majlis kita kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada pelipin kita yang kedua, Ustaz Fakir. Daripada apa yang kita dapat tadi, kita dapat tengoklah apa yang kita dapat tadi, kita dapat dah jenis zakat apa, nak tunaikan zakat macam mana. Dan juga zakat ni yang suka saya ambil, zakat ni macam quick track ni, tapi kita ni tak keluarkan lesen saja lagi. Cuma tu cumanya satu lagi saya nak sebut, yang Ustaz Fakir kita sebut ni, zakat ni juga daripada sumber orang kata apa, nak bukan kata nak upah, tapi nak tunjuk kata keberkatan kita dalam rezeki yang kita ada. Contoh saya baru ni saya ni dapat amanah dari mak ayah saya, kena bawa mereka pergi KL, Selangor, Melaka, Pahang, Kelantan selama seminggu. Dalam dompet ada duit. Nak pergi seminggu, nak bawa pulang kereta pula. Mai pening kepala lah, macam mana nak cari duit. Bagaimana kita tak bawa, kita ada pergi dulu. Lepas tu isteri kata ni ada emas. Bila cikgu kita sebut pasal arahan tu, teringatlah kita tu. Kita pergilah apa gadai tak kita dalam on the way tu, isteri dah on the way nak pergi gadai, saya duduk di jebat pergi gadai. Nak pergi gadai tu, dalam dompet ada tak tu sikit nak pergi esok ni. Kata puan nak pergi gadai, pergi gadai, pergi arah nu, duduklah dalam arah nu tu. Duduk mas, duduk ambil isu nak gadai ni, aku nak bayar balik pula. Nak bayar tu kita seorang yang kerja. Jadi isu nak bayar balik pula macam mana ni. Duduk ni, tanya isteri ni, orang panggil bila pergi nak berusaha tu kan, dapat menunggu giliran tu kan. Tak panggil, tak apa. Kita duduk ketak, mereka orang nak dapat duit. Kita ni duduk ketak, tak bayar. Cuma mati, saya kira ada orang mesej, alhamdulillah ada orang mesej nak pinjam 500, kata nak pergi sana kan. Alhamdulillah rezeki. Mesej tu ke isteri. Sebelum mesej tu saya isteri kalau tak ada yang penyumbang kan. Sebab saya ada cerita kisah saya kat dia, kata nak pergi, tak tahu pun ni, tak tahu dia jadi dapat duit daripada mana, saya tak tahu. Yang penting saya dapat pinjam kat dia, dia kata banyak gila pun tak apa. Alhamdulillah bila dia kata aku lega lah hati. Dapat 500 itu, mesti isteri jangan duduk kedai, kita dah ada orang. Isteri kata, hai, pergi jual apa? Dia ada. Jangan bukan dia. Alhamdulillah, menurut kata nak habaq itu, keberkatan kita dalam rezeki itu. InsyaAllah, walaupun banyak mana pun kita ada, sikit ke banyak ke, kalau kita dah jatuh, wajib kepada kita syarat untuk keluarkan zakat itu, keluarkan saja. Sebab kadar dia hanyalah 2.5% sahaja, tak banyak pun. Kalau cukai lagi banyak, 7 hingga 11%. Tak silap saya, 7 hingga 11%. Lagi banyak. Sebab tu orang banyak membayar zakat daripada bayar cukai, lari pada cukai tu. Tapi pada masa yang sama, mereka nak niat awal tu, kita perbaiki niat mereka tu, InsyaAllah. Baik. Soalan ke? Ada soalan? Kita terpaksa buka lah ke tu. Jadi kita buka soalan sikit lah. So kalau ada soalan.
Kalau tak ada tu lagi selamat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu ada 2-3 soalan nak tanya. banyak tu. Banyak tu. Yang pertama, cikgu nak tanya soalan ini zakat mal lah. Yang mana kalau kita nak kira yang seperti yang dimaklumkan Ustaz, kadarnya termasuk dengan yang kita simpan di bank tu jugalah kena campur semua lah. Maksudnya barang kita yang ada di tangan dan barang yang ada di lumrah kena campur semua baru kita kira zakat kan. Rahnu tu kita letak atas sebab apa? Sebab susah lah kalau saja-saja. Kalau sebab sesak tak dikira. Tak dikira. Ya. Okey. Yang kedua, mengenai kita masa satu hari dulu kita pernah dapat duit caruman kira USB cukup 55 kan. Jadi kita masa tu kita dapat memang wajib guna bayar zakat, tapi mungkin kita dalam rasa teruja kan, dah dapat banyak, kita terlalai, kita tak bayar duit tu. Maksudnya kita nak cover balik, kita nak bayar balik zakat tu, adakah dia dikenakan denda lah kita katakan. Misalnya kita dah lewat lepas 2-3 tahun kan, baru kita ada keinsafan, kesilapan kita, kelalaian kita nak bayar balik duit tu dengan kadar yang sama juga ke, ataupun kena denda lah kita kata double ke apa ke. Baik, berkaitan dengan KWSP dapat seronok 55 ribu apa 100 ribu ke orang, mungkin kita terlupa tu kan, dengan kefarduan zakat. Baik, untuk kefahaman ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, zakat ni sekiranya dia tidak melaksanakan pada tahun tu, dia tak jadi macam fidyah. Fidyah di negeri kita dia ada gandaan. Kalau zakat ada gandaan, confirm orang takkan bayar. Terah yang tak terganda pun susah mana bagi, susah mana buat keluar. Baik, jadi untuk pembayaran zakat tak ada gandaan apa-apa. Walaupun kita dah lakukan tahun 2-3 tahun, dia cuma hanya dikira sebagai qada zakat. Sama juga macam kita semayang, kita tertinggal, kita kena qada. Bukan kita nak kena ganti, aku itu kalau ikutkan zakat aku 500, dah langkah 2-3 tahun takkan kena bayar 1,500 pula kan. Dah, dia tak macam tu. Dia hanya bayar atas nilai yang kita dapat tu saja. Baik. Dan satu lagi soalan, bahawa ni ada cikgu dia terbaca dengan ikhlas kematian. Apakah syarat-syaratnya untuk dapat khariat kematian kepada si mati ataupun boleh dia keluarkan kan? Macam mana anak Queen? Bagi khariat kematian, sebab terbaca lah khariat kematian Jabatan Zakat. baik. Di sini zakat ni di bawah pentadbiran sultan masing-masing. Kalau macam di negeri kita, khairat kematian kita tak ada lagi. Macam yang mungkin cikgu baca tu tak silap saya di bawah wilayah Maui. Depa kalau nak khairat kematian dengan depa kena daftar di bawah. Maksudnya negeri kita tak ada lagi kan? Ya, kita tak ada lagi. Okey, tak apa, terima kasih. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan saya rasa dekat itu saja pun soalan kita. Pada Apa dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang zakat simpanan pendapatan lah. Iaitu saya dipahamkan tadi ada ada limit dia simpanan kita. Apabila lebih pada limit itu baru kita wajib dikenakan zakat. Soalan saya ialah, adakah limit yang lebih itu saja dah dikira dan 25 daripada lebih limit itu saja yang dikira 25 ataupun dengan kali yang jumlah ke semua? Jumlah semua.
Ya, ya. Sama ingat. Baik. Bagi wang simpanan, sebagai contoh kita ada simpan 25,000, nilai itulah yang kita kira. Bukan kita ambil lebihan pada nisab tu dah. Kita ambil jumlah keseluruhan semuanya. Sebagai contoh dalam bank kita ada 30,000 lah dikenakan zakat. Bukan dia ambil, sebagai contoh nisab hari ni 22,000 kan. Bukan dia ambil lebihan tu, sebagai contoh ada 30,000, 8,000 tu saja ada. Dia kira semua. Baik, jelas dah. Baik. Baik jelas jadi saya rasa takat tu saja kita punya majlis ilmu kita pada malam ini. Itu kesimpulan yang kita dapat daripada sini. Dari konsep kemerdekaan itu dalam zakat ni pun ada merdekanya tu. Sebab apa? Dalam syarat zakat ni pun ada merdeka. Sebab apa? Nak tunaikan zakat tu kita kena merdeka. Maksud kita bukan hamba lah. Kalau hamba ni tak wajib kat dia untuk bayar zakat. Kalau dia ada harta banyak pun tapi dia hamba, tak wajib pada dia. Jadi syarat merdeka tu ada dalam zakat. Jadi saya rasa dekat tu saja kita punya majlis kita pada malam ini. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap itu kesilapan daripada kami sendiri. Kami minta maaf banyak. Ada kata-kata yang gurih hati, minta maaf banyak. InsyaAllah kami tak jemu nak main sini. InsyaAllah kalau kata nak jemput buat selain daripada zakat pun, InsyaAllah kita punya dua orang ni InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Nak atok bila-bila pun tak ada masalah. Saya tak boleh lah. Okey, baik. Itu dia habiskan kita punya majlis dengan tafsir farah dan surah doa. Bismillahirrahmanirrahim.